Correction pertama, no. Biar dia break, kita ada low, high, higher low. Kita ada sequence, siri. Okay, kita ada siri. Then baru kita cari entry. Okay, macam mana nak entry lepas ni? Dalam sesi, dalam topik kita pada hari ni. Okay, ni adalah untuk JP225. Nikkei sama, tak ada apa-apa perubahan daripada apa yang kita bincangkan ni. Tapi kita dah nampak topping. Topping ni maksudnya anda tengok ke candlestick tu dia makin pendek. Kalau kita tengok ke candlestick, dia makin pendek. Maksudnya trend dia nak habis kalau anda gunakan candlestick lah. Okay. Dan anda nampak pun dia punya momentum pun semuanya tengah buat, ini pun tengah buat ni divergence. Kita dah nampak divergence ya. So anda tunggu dia punya ni 3 naik sekali lagi breakout ataupun ini breakout. Faham? Kalau ataupun ini breakout daripada high kat sini. Then 3 wave anda boleh long. Benda tu je. Tafa. Dah nampak kan Tafa? Nampak kan? Simple. Ada higher high, 3 wave. Ada trend. Kita tunggu dia punya retracement. Kalau dia tak buat higher high, kita tunggu trend yang kecil pula. Itu je. Okay? I hope all this simple. Next kita tengok kepada US. Kalau dia tak ada nak trade, tak ada apa-apa kan. Kalau anda nak pergi nak trade, nak tengok nak banyak entry, pergi time frame kecil itu je. Saya tak dapat nak buat M5, M15. Tak tidur saya. Kalau kita tengok di contoh M5. M5 sini kita ada. Sini nampak 1, 2, break, 3. Nampak sini Ini satu structure kan? Ini satu structure. Lepas tu dia buat 1, 2, 3. Boleh entry? Tak. Kita tunggu dia break. Sama je. Kita tunggu dia break. Kalau anda nak intraday, break, kita tunggu 3 wave, kita long. 3 wave ni kepada structure ini. Jadi ini 1 minit punya entry. 3 wave, kita long. Itu je. 1, 2. Sini kita long. Boleh je. Dia time frame mana pun boleh. Tapi saya tak pergi terlalu kecil. Kalau tak, terlalu banyak untuk saya nak manage. Jadi dia kepada apa time frame semua boleh. Okay. Sama je. Benda sama. Cuma anda apply dia ke time frame kecil. Untuk tujuan kita dalam sesi kita, saya gunakan paling kecil H1. Jadi saya nak tunggu benda itu tadi yang anda nampak dekat M5. Kita tunggu benda sama dia dekat sini. Itu je. Kalau saya ikut sesi Zul tak ada entry. Iyalah. Saya lihat H1. H1, H4. Kalau anda intraday, anda mungkin pergi kecil M5, M15, then anda akan buat tunggu yang sama, structure yang sama, benda sama. Okey. Ini untuk Germany belum ada breakout. Kalau dia breakout then ada. Then ini pun belum reset, kita tunggu reset, buat high. Dia bukannya pasal masa, dia pasal masa kita kali. Dia pasal masa kita. Dia pasal masa. Kalau anda ada masa dan anda buat macam tu. Okey. Ini anda boleh entry. Tapi belum lagi. Dia not today. Okey, dan juga ini kalau kita lihat dia tak ada apa-apa. The whole market is nothing. Ini belum reset, tak ada apa-apa. Okay, the same. Ini nampak sama macam correction belakang. Kalau anda tengok satu lagi, anda boleh gunakan 2. Satu adalah ini stokastik. Ini wave 4 punya reset. Wave 4. Kita belum ada divergence. So sini kita cari divergence. Then kalau dia ni buat 3 wave, break satu lagi, then 3 wave dan anda masuk.
Dia apply kepada time frame ni, kepada time frame yang anda nak ni, sama je. Cumanya pergi time frame kecil. Boleh kan Abigail? Faham tak? Okey. So itu adalah untuk indeks. Indeks kita masih menjangka pergerakan ke atas. Kita ada 1, 2, 3, 4, di mana 3 kat sini melebihi 161.8. Kita ada wave 4 dan kita sedang buat ini wave 4. 1, 2. Ini di indices dekat daily. Indices dekat daily. Dan H4 daily, dan kita sedang ada benda ini. Ni. Jadi kalau dia break, then kita ada, ingat, dari 4 kepada 5, jangkaan untuk dia buat 5, ini tak dapat nak jadi A, B dan C tau. Sebab dia 1618. Tu dia. Jadi kita tahu dia motif. Kita tahu dia motif. So, apa pun, dari 4 ke 5, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Cerita dia, kita sekarang ni dekat sini. Kita sekarang ni dekat sini. Sebab ada 3, macam FTSE tadi, belum habis 3. Sebab tak ada divergence. Yang lain-lain dah ada divergence. Okey? Jelas? So, kalau anda nak trade ini, bilanya dia ada trend, maksudnya anda sedang tengok trend ini. Jadi anda di time frame kecil. Jadi mungkin dekat H1, dekat M5, M30, M15 kan. Anda boleh tunggu this structure. So anda tahu dia akan buat 5 wave ke atas kan. Anda boleh tunggu dia buat higher high. Dia break, then 1, 2, 3, anda akan cari entry. Anda sedang tunggu ini. Sekarang ni kita dekat sini. Sekarang ni kita dekat sini. Boleh? Yang ini Faham? Ini dekat indeks. Jadi kesimpulannya, indeks kita melihat ke atas. Okey. Cerita dia, kita dalam wave 5. Kita dalam wave 5. Off wave 1 yang besar. Kalau anda tengok apa yang saya tandakan, off wave 1 yang besar. Maksudnya, kita tak jangka acceleration. Kita tak jangka dia mencanak lah. Mencanak tu kepada structure. Maksudnya kita tak jangka satu yang terlalu kuat lah. Terlalu momentum macam 3 ni kan. Kita tak jangka benda tu. Tapi apa pun boleh berlaku kepada pasaran. Lazimnya, dalam wave 5, momentum lebih rendah. So, apa yang kita boleh katakan, kita berada dalam jangkaan fixed dynamic ataupun dinamik tetap. Sebab kita tak jangka untuk indeks buat wave ada momentum. Kalau dia dalam wave 3, itu momentum dia. Okay? Fixed dynamic. Dalam fixed dynamic, indeks ke atas. Yen pair akan accelerate bila 2 ni habis dan dia buat ke atas. Jadi ini pun ke atas. Yes, kita masih ada yang agak turun naik untuk JPY pair. Kunci dia dalam sini adalah kepada USD. Sebabnya kalau ada USD JPY yang lebih naik daripada Euro USD naik, itu bermaksud, anda tengok benda ni, kalau kita nampak USD JPY naik, Euro USD jatuh, itu bermakna USD kuat. Faham? USD JPY naik, Euro USD jatuh,
yang sama dalam dua ni US dollar. Okey. Tapi kalau kita tengok pergerakan USD JPY, USD JPY menghampiri kawasan resisten. Kenapa kita kata resisten? Dia dah capai 3 wave. 1, 2, 3. Dan kenapa kita katakan dia correction? Sebab secara besarnya ini adalah pergerakan ke bawah. Ini adalah pergerakan ke bawah. Cumanya dia tak buat lower low kat sini. Tapi kita ada pergerakan yang mengunjur ke bawah. Dan ini correction. Okey? Jadi, apa yang kita dapat simpulkan adalah USD JPY sedang naik ke atas tapi dalam 3 wave correction yang nak sampai resisten dia. Okey. Euro USD, kita lihat Euro USD pula. Euro USD ini. Kalau kita lihat pergerakan ini GBP. Kalau kita lihat Euro USD untuk semasa Euro USD untuk semasa ini sampai. Okey. Kalau kita lihat kepada pergerakan Euro USD untuk semasa, tengok this whole structure merupakan benda yang sama, iaitu pergerakan pembetulan. Trend dia ke atas kan. Dan kalau anda zoom out chart ni, 1, 2, 3. Nampak? Ramai takut apa nak tengok 1, 2, 3, susah nak tengok. Mana satu lekuk? Zoom out. Zoom out 1, 2, 3 ke bawah sini. Boleh? Abigail? Simple kan? 1, 2, 3. Kita tunggu yang ketiga ni. Okey? Nampak? Dia masalahnya nak tengok setiap lekuk itu mustahil. Itu payah. Kita tahu 1, 2, 3. Daripada sini dan tengok Euro USD ni ke bawah. Jadi kita masih ada sisa-sisa kekuatan US dollar tu. Masih ada. Masih ada. Belum masanya. Zoom out Abigail. Zoom out. Belajar Nangga di time frame besar. Nangga tu tengok. Okey, ini adalah untuk, dan dia menghampiri kawasan support. Nampak semua lining up cantik kan? Jadi bila ini accelerate, kita akan ada indeks dalam yang ini akan buat correction tau. Di sini correction, ini akan turun. Ini akan jatuh, naik satu lagi. Ingat dia dalam 5 wave untuk USD JPY. Zigzag. Boleh? Pada waktu itu, waktu ini sampai dekat support ni lah nanti barulah saham tu masuk wave 3. Dalam yang kecil, dalam yang kecil. Waktu itulah, dan ini berlaku. Waktu itulah semua ni berlaku. USD resume lower, JPY sideways, indeks ke atas. Boleh? Waktu itulah. Sekali lagi kita akan ada US dollar yang tertekan, indeks ke atas, JPY sideways pada waktu ini. Okey? So itu yang kita nampak, kita lihat satu-satu. Kita lihat kepada USD JPY seperti saya bagi tahu tadi, dia menghampiri kawasan resisten. Ingat, ini bukan tempat untuk anda sell. Saya tak sell kat sini. Sebab tu saya tak letakkan dalam ni. Tapi ada technical setup dia. Saya jangkakan kat sini will be more choppy. Dia akan naik. Lepas tu dia macam ni. Dia akan buat macam ni kat sini. Sebelum dia jatuh. Dia akan sideways dulu kat sini. Okey, ini untuk USD JPY.
Apa yang dia buat sini? Dia tengah, sebab JPY tak kuat. US dollar ni, dollar index sedang buat correction ke atas. Dia akan tunggu ini sampai. Dia akan tunggu dollar index ni sampai, baru dia pecut. Dia akan tunggu yang ni. Barulah dia pecut. Kenapa ni? Okey, baru dia pecut. Boleh? Dia akan tunggu yang ni sampai equal leg dia, barulah USD JPY mula jatuh. Okey? Ni adalah USD JPY tadi. Okey, next kita lihat kepada Euro JPY. Euro JPY, the same, ke bawah, dan pada waktu USD JPY tu sampai, dan barulah ini. Barulah ini nak pergi. Anda kira jumlah lekuk dia, tengok. Tengok 1, 2. Kita tengah buat wave 3 kan. 3, 4, 5. So kita hutang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau anda kira dollar index. Okey, ingat X kepada Y 1, 2, 3. Sama. 3 lekuk. Okey. Apa lagi? Euro JPY, GBP JPY tak ke mana. This one could finish, so kita ceritakan petang tadi, this one could be here, dan kita dah memulakan. Kalau ini berlaku, bagus. Kalau ini berlakulah, kalau ini berlaku, then at least kita dah memulakan correction ini ke bawah. Kalau ini berlakulah, kalau dia break, then kita dah memulakan wave 2. Kalau itu berlaku. Tengok yang jelas. Tengok yang jelas. Ingat, 1, 2, ini kena at least 38.2. At least 38.2. Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Biarlah dia buat apa pun. Sekejap, saya alih dulu. Selagi dia tak break tu, tak ada apa-apa. Biar. Okey. Ini adalah untuk GBP JPY. Anda tak trade kat sini. The whole thing dah ada divergence. Ni dah ada the whole thing 3 dari sini. Sebab tu saya kata ini mungkin 5. Sebab sini pun divergence. Mungkin dia dah buat wave 2 sebab anda nampak trend line kat sini. Saya tak alihkan sebab trend line sini belum break. Kalau dia break trend line ini dekat RSI ni. Kalau trend line ini break, dan saya akan tukar dia seperti saya tunjukkan tadi. Ini 3, ini 4, dan kita dah memulakan 2. Sebab structure lain, momentum dia lain. Bisnes baru, lebih kurang macam tu lah. Kalau dia break. Kalau dia break, RSI break, dan kita akan letakkan wave 2. AUD JPY. AUD JPY, nothing. Kita ada saham. Bila saham buat wave 2, dan ini pun akan... Ini wave 1, 2 dalam yang merah. Ini dalam 1, 2. Kalau ini breakout atas, baru kita ada trend. 1 ni tak ada. Ini breakout ke atas, then baru kita ada trend. Kalau dia dalam satu structure. CAD JPY. CAD JPY memberikan peluang. GBP JPY juga memberikan peluang. GBP JPY wave 2 tu kita nak trade. Kita tengok apa dia buat kat RSI dia malam ni ataupun besok. Okey, ni. Ni wave 2 ni kita trade sebab sini higher high. Ni higher high. Okey, 2 ni kita entry. Tunggu 3 wave yang jelas kita masuk. Okey, so JPY pair kita ada 2 iaitu GBP JPY dan CAD JPY. GBP JPY, CAD JPY. Untuk indeks tadi, IBEX. Okey,
Dollar pair. Dollar pair. Dollar pair bagi siapa yang nak trade, I don't really advise untuk trade futures ni dekat XM. Sebab ini H4 punya entry ya. Ini H4 punya entry. So atas ni nanti resistance dia kita jangkakan dia akan buat penurunan. Connector tu bila kita, dia simple je kali. Contoh apa ni, di dollar index. Anda nampak dia lain. Faham tak? X ni kan, anda nampak dia lain. Dia break trend line sini, nampak tak? Bila dia break, itu adalah structure lain. Faham tak? Ni nampak tak? Yang ni WX kan. Anda tengok dia punya ni daripada pergerakan sini, dia break. The moment dia break, itu connector. Connector, dia connect. Ini satu kan, ini satu correction dalam zigzag. Lepas tu dia turun, tak break, dia break lagi ke atas. Ini connector dia. Ini connect. Itu tempat kita nak tarik Fibo. Boleh? Sama lah. Tarik dia punya ni, kita nampak dia lain. Maksudnya satu structure, ini satu structure. Ini satu structure daripada W tu. Ini satu structure W. Okey. Oops. W. Lepas tu ini satu structure lain. Ini satu structure lain. Dan kita ada satu lagi structure lain. Ni structure yang lain ke atas ni. Ini satu structure yang lain. Okey. Nampaknya dia ni tak break trend line. Kalau dia break trend line, saya akan letakkan X. Kalau dia naik lagi, ini masih C. Saya tak lukis, saya tengok Tengok nampak pun kan. Benda dia kita nampak, itu je. Okey. Tu dollar index. Dollar index still higher. Kita mungkin akan ada C kat sini. Saya tak letakkan X kat sini dulu sebab RSI dia tadi tak break kan. Tapi kalau dia break ke atas dan dia membatalkan divergence, dekat sini, nampak? Ini divergence. Satu kita katakan ini wave C. Anda pergi dekat time frame kecil, anda akan nampak dia ada divergence. Okey, divergence. Sini pun divergence. The whole thing sama. Sini pun divergence. Okey, ni adalah untuk ni. Jadi maksudnya ke atas lagi belum masanya untuk US dollar ni. Tapi anda tak pergi long dollar. Kalau saya tandakan ini A, B, dan B ni anda masuk sebab ni higher high. Ini WX dan Y. Anda tak masuk X ni. Anda tunggu ke atas untuk short. Itu adalah dollar index. Euro USD sama. Anda tunggu dari bawah untuk nak long. GBP US dollar, GBP USD wave 2 ni anda long. Sini. Okey. GBP USD wave 2 ni ada long. Kita ada incomplete sequence 1 2 ke atas, satu breakout. AUD US dollar tak ada. Ini bukan higher high. So stand on the side. Kalau dia breakdown ke bawah ni, ini 11 swing. I don't really like 11 swing. Kalau ini ada. New Zealand dollar USD tak ada. Ini bukan higher high. Tak ada. UCAD kita ada flat. Kita ada bentuk flat. Jadi I don't really like untuk trade flat. A, B dan kita jangkakan satu lagi high. So dia jatuh. Kenapa saya jangka high? Sebab dollar index tadi lah. Canada dollar pun part of dollar index.
New Zealand dollar, Australia dollar bukan part of dollar index. Okay. Yang antara juga yang saya perhatikan adalah kepada 10-year T-notes ni. Ini basically kepada pergerakan pasaran saham. Nampak ini pun belum reset. Anda akan nampak sini pun start ada divergence. Sama dengan pasaran saham. Sini pun ada divergence. So, anytime ini boleh break. Kalau ini break, saham akan buat wave 2 tadi. Kalau ini break ke atas, saham akan buat wave 2. Ini satu structure. Ini satu structure ke bawah. Satu structure ke bawah. Dan maksudnya, sebab tu ada nampak gold silver masih ke bawah. Gold silver masih ada movement ke bawah. Gold silver masih ada movement ke bawah. Ini adalah gold. Low dia ini. Bukan ini low dia. Sini low dia. Okay. So, ini masih lagi sideways market. Gold, silver. Ini adalah untuk silver. Silver, apa dia? Silver, ini bukan low. So, tak ada. Tak ada. I would rather untuk long dia daripada sini. Dua ni. Ini adalah untuk silver. Minyak selepas membuat higher high paling tinggi dalam tempoh setahun, anda tunggu minyak wave 2 ni nanti untuk long. Kita ada higher high. Tapi nasihat saya, tunggu selepas tengah bulan. Bagi mereka yang nak swing. Bagi mereka intraday, anda dekat atas. Anda tak masuk. Ini dah sampai completed sequence. Tak ada. Ini dah lebih-lebih. Ini dah apa? Ini dah pergi momentum sequence dia ke atas lagi. Anda tak masuk atas ni. The moment saham buat wave 2, then anda akan baru saja ada wave 4. Tak ada. Ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. 2 ni nanti kontrak April. Anda tak ini kontrak March tau. Takutnya anda swing sampai 17 hari bulan, anda sedang profit sikit ke ataupun tengah float, dia kena tutup. Jadi kalau nak swing, anda tak masuk yang ni. Bagi mereka yang nak trade intraday, avoid minyak dulu. Tunggu dulu. Belum masanya. This is not the instrument untuk anda trade pada waktu ni, bagi intraday. Copper melonjak sebentar tadi. But sama seperti UJ tadi, ini akan lebih sideways, tak ke mana. Copper. Ini mungkin wave 3. Tak dapat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin wave 3. Kita sedang buat wave 4 dan dia akan buat wave 5. Kalau dia buat macam ni, then itu mungkin satu structure yang lebih jelas. Kalau dia buat seperti yang saya tanda ni, saya tak trade dia. Jadi, letakkan alert. Letak alert untuk copper ni. Tapi ingat cut XM pun sama. Ini adalah futures contract. Ini kita nak pegang lama. Jadi kalau anda nak trade dia lama, kalau dia position dia 20 hari bulan, anda boleh masuk. Kalau anda nak intraday, anda boleh tunggu kat sini je nanti untuk masuk. Untuk sekejap. Untuk satu hari lah. So not at the current price. Euro AUD jatuh. Tunggu dia break sini dan anda ada sequence. Ini satu kan. Jadi anda tengah jangka 3 kan. Okey. Oops. Anda tengah jangka 3 kan. Satu dah ada. Satu ada tengah jangka 3. Cerita dia ini tak break out. Jadi anda kena tunggu ini. Ini satu dalam yang lain. Sini akan ada 3 kan. 3, 4 dan 5 kan. So, sekarang ni nampak tak dia buat lower low? Daripada sini. Bukan daripada sini, daripada sini. Nampak kan dia?
Yang ini. Buat low semasa kan. Apa nak buat? Jadi, anda tahu ini struktur yang lebih kecil. Pecahan. Ni adalah konsep pecahan. Ini konsep pecahan. Jadi, anda kalau ada 3 wave Euro AUD, anda boleh short. Faham? Ni satu struktur. Faham? Faham Tafa? Rosli? Abigail? Ni konsep pecahan. Anda nak tengok dia ada low tu. Ni yang lebih besar, ini kecil, ini subwave lebih kecil yang biru ni. Jadi anda tunggu 3 wave. 3 wave anda short. Boleh anda tunggu 3 wave kat sini, anda boleh short. Sini dah ada low. So 3 wave kalau jelas anda boleh. Ini M5, M15 punya entry. Benda tu je. Okey, apa channel kita tahu dia start correction? Anda tarik trend line ini. Ini trend line sini. Dia break 3, anda nampak 3 wave, anda tarik Fibonacci extension 100 tu tempat entry, stop loss 1618, TP lagi kira dari sini kepada tempat entry 100. Itu je. Nampak kali? Syarat dia kena ada trend dulu. Kena ada trend. The moment dia buat lower low, ini substructure tau. Substructure. Jadi ini structure dekat M5. Jadi anda trade kalau anda intraday itu untuk anda. Syarat dia kena ada trend. Faham konsep pecahan kan? 5 dalam 5 ada 5 wave. Salah satu wave yang trend tu dia ada 5 wave lagi. Pergi kepada kecil, salah satu ada 5 wave lagi. Mana dia punya trend? Tu je. Anda akan nampak kalau kita pergi time frame kecil-kecil, benda ni semua hujung dia ada divergent. Mana dia? Kalau anda tengok dekat M5, semua tu ada divergent. Hujung ni. Hujung sini ada divergence. Hujung ini ada divergent. Hujung ini baru nak start divergent. Kalau kita pergi kecil-kecil lah. Nampak kenapa saya tak anda boleh pakai. Kalau nak pakai macam tu. Satu ni bukan scalper, boleh. Tak ada masalah. Anda tak scalping dekat weekly. Sama je, sesuaikan kepada. Jadi anda tahu ada trend. Lepas tu pakailah teknik anda tunggu. Okey, aku nak sell. Sebab apa dia ada low. Okey, macam mana rupa set up sell aku? Kat mana? Tu je. Tak dapat tarik trend line kat semua tempat. Trend line mesti menyambungkan 2 lekuk. Sekurang-kurangnya ataupun paling bagus 3 lekuk. Syarat dia ada trend. Trend dekat mana? Time frame mana? Sama. Dia ada low, kita tunggu 3 wave. Nampak? Ni tak break. Kalau dia break 3 wave ni kita boleh short dah. Dia tak break. Kalau dia break, then kita tahu dia pergi. Tapi dalam tu kan kita expect wave 3. Jadi kita tunggulah 3 wave kecil. Dan trade sama je. Okey, di H1 tak ada. H1 dia tak buat break Okey. Ni adalah GBP AUD. GBP AUD dah memulakan pergerakan. Kalau ini breakdown, ni dah break. So saya habiskan ini macam ni. Ni adalah ini. Tengok, kalau setakat Elliott wave kan, kita boleh buat apa sahaja. 3, 4, 5. Kalau setakat Elliott wave. Nampak? Ni tak ada, ni dia tak langgar hukum. 1, 5, 2 dan kita memulakan pergerakan ke bawah. Kalau setakat Elliott wave. Okey, GBP AUD. Okey, ni dah break. Ni tak break lagi. Tengoklah. Kalau dia tak break, saya balik pada yang tadi. Ni daripada area equaling. Saya ada sebab saya tak masuk. Saya harap anda semua faham. Ini ada setup. Saya nak tunjukkan dia ada setup. Ini mungkin jatuh sama seperti anda nampak dekat GBP NZD. Oh, Euro GBP lupa.
Ni adalah kepada ni. Ni benda sama lah. Pecahan ini akan ada satu lagi ke bawah, lepas tu naik balik. Lower low, lift 2, tunggu. Itu je. Dia nak tunggu 3 wave tu yang tak. Dia beremosi sebab anda duduk depan cat, Kasha. Letaklah apa alert. Lepas tu jangan tengok depan cat. Lepas tu alert kena. Maksudnya anda letak alert bila tau? Kata dia naik kan. 1, 2. Anda letak alert sini. Sini ada letak. Sini tempat anda letak. Yang ini. Sebab ini baru 1, 2. Anda tunggu dia break. The moment dia break, then anda letak limit order. Yelah. Kalau pure alert wave, jadi lawa. Kalau pure, lepas tu saya tak buat. Dia sebab dia alih-alih je. Alih kan. Kalau setakat alert wave, saya tak alert wave cuma papan tanda bagi saya. Benda dah jadi cantik kan. Kita nak tengok belah kanan dia nak buat apa. Faham ke Syah? Jangan duduk depan cat. Saya pun kalau duduk depan cat tunggu entry, saya pun ni lepas tu turun macam tu. Saya pun entry. Saya pun entry sini kalau saya duduk tunggu lama-lama. Saya tak, saya tunggu alert berbunyi. Satu anda nampak saya letak alert ni kan. Alert ni apa saya nak tunggu. Lepas tu dia break, then baru saya letak entry. Limit order. Boleh? Jadi kita boleh kira dengan tak ada emosi lah. Kita kira berapa kita nak masuk. Kalau dia break, the moment dia break, keluar alert. Okey? Lepas tu letaklah entry. Bila dia break tu, dan letak entry. Stop loss atas 1618. TP dia daripada permulaan penurunan structure ini, bukan sequence, structure ini. Dan kita daripada permulaan dia turun ni. 1, 2, TP dekat sini. That's it. Saya tengok 1, 3, then saya masuk. Tak sampai 1, 3, saya tak masuk. That's it. Jangan duduk. Kalau duduk tunggu tu, sebab anda tengah tengok cat berjalan tau, dan anda tengah imagine apa? Anda tengah bayang duit. Betul tak? Saya dah buat benda tu. Kita akan bayang duit. Wah, ni masuk, kalau aku masuk tadi $20 dah ni. $30. Dia kira duit. Tu dia. Kan? Jadi jangan letakkan alert untuk anda nak ada disiplin. Saya pun kalau saya duduk tunggu, saya pun akan tekan, tak tahan. Banyak tersesat dalam wave forecasting. Nampak dah, dia tak perlu cerita dia kali, tak perlu pun nak tahu 1, 2, 3, 4, 5 tu. Nampak tak saya tunjukkan tadi? Sebab dah tahu kan bila trend 5 wave kan kali. 5 wave akhir dengan apa? Akhir dengan divergent kan. Lepas tu anda tunggulah lower low satu break tu, itu je. Lepas tu dah nampak dia incomplete, anda tunggu 3 wave. Letak alert. Boleh? Tak payah tahu 1 A, B, C, W, X. Pening. Kena upgrade lagi. Kalau trading view ni dapat, kalau anda guna version free dapat 1 saja. Gunakan investing.com ataupun gunakan MT4 ataupun MT5 alert. MT5 alert kat phone. Ada satu email dulu saya pakai, saya pakai servis ini. EA alert ke nama dia? Alert FX. Ni Alert FX. Ni free, Alert FX. Ni okey. Tak tahu sekarang, saya dah tak pakai dia. Last saya pakai dia 2000. Lama. 2013. Sekarang ni saya tak tahu. Anda boleh try tengok lah. Try tengok. Okey kali. Try tengok alertfx.com
alertfx.com. Dia free. Saya pun tak ingat apa. Ada lagi account. Dia free. Okey? alertfx.com. Ataupun guna MT4. Tapi MT4, kalau anda guna MT4 anda kena on. Uish, 7 minit. Okey, kita habiskan. Euro GBP. Euro GBP kita tengah, ni nampak saya letak alert. Jadi kalau dua ni dia break, then saya akan cari entry kat dua. Ni kita tengah tunggu entry. Ini sama konsep. Dia break, incomplete sequence, incomplete, tak complete lagi, tak sampai 1, 2. Kalau dia terus turun sampai 2, sampai 1, saya tak ada incomplete sequence. Dia tarik naik ke sini, kita tunggu 3 wave. Ni 1, 2, 1 lagi ke atas. Ini 1, 2, kita tunggu 1 lagi. Dan kita short. Saya letak alert kat sini. Ni ada dalam ni. Boleh Kasyah? Jadi saya pun tak tunggu. Kalau saya tunggu, saya nak tunggu entry sini kan. Lepas tu dia buat ni turun, dia naik, wah okey, bolehlah nak entry. Dia jatuh, kalau saya duduk waktu tu, saya nak entry sini. Kalau saya tengah duduk, tengok, saya pun entry kat sini sell. Kalau saya duduk tengok saya pun, dia tak naik dah ni, dia jatuh dah. Saya pun akan sell kat sini. Naik balik. Okey, saya nak harga yang saya nak. Kalau dia tak bagi harga saya nak, saya tak nak masuk. Kita berniaga. Saya nampak soalan siapa? Aizat tadi mengenai apa tadi? Aizat tanya soalan mengenai apa tadi? Aizat ada tak dalam ni? Aizat? Buat benda tu. Backtest dulu. Tak ada satu sistem semua orang dapat pakai. Cerita dia, teknik yang ada sekarang ni, what you do is, structure ni, ini basically Dow, Elliott, dia sama je, cuma beza dia Dow dengan Elliott. Elliott ni ada pecahan, itu je beza dia. High, low dalam Dow kan. Compression zone, apa semua kan. Tapi dalam Elliott, dia ada kepada pecahan, konsep pecahan. Itu je beza dia. Dia bagi signboard lah. Itu je beza dia. Okey. Aizat tak ada. Jadi cerita dia, anda selain daripada kalau anda menggunakan indikator, anda menggunakan moving average. Sebab kalau contoh kalau anda guna moving average, saya bagi contoh. Kalau anda cuma menggunakan moving average, satu moving average sahaja. Ini bukan kritikan, saya ceritakan apa itu moving average. Moving average, contoh anda guna moving average ni apa? MA, bagilah sahabat 200. Kita bagi yang biasa orang pakai 200. Okey. 200. Contoh, saya bagi contoh saja. Ini bukan kritikan apa-apa, saya cuma ceritakan apa itu moving average. Okey. Moving average adalah, kalau kita menggunakan moving average 200, contoh dia memberitahu kita 200 candle di belakang, closing price, kalau dia apply dekat close, apa average price dia. Maksudnya kalau kita campur semua closing price 200 candle belakang ni, 200 candle lah, kita guna candle lah. 200 candle belakang ni, closing price dia, sini price dia. Jadi harga semasa lebih rendah berbanding dengan purata closing price 200 hari ke belakang. Okey. Soalan saya, adakah itu trend? Yes. Kepada penggunaan ini.
Okey? Kenapa tak 50? Kenapa tak 800? So, ada yang katakan, okey, 20 sebab 20 hari dagangan dalam sebulan. 13 sebab closing pada middle of the month dan Fibonacci numbers. Semua tu betul. Semua tu betul. Tapi adakah dia menceritakan structure? Wyckoff equal leg. Dapat juga kau tangkap aku terus ni. Yes. Saya terbiasa dengan ni, sebab tu saya panggil dia equal leg. Dari dulu lagi pakai kataan equal leg, saya tak tukar dia. Soalan saya, adakah ini menceritakan dia ni kepada moving average teknik? Yes. Sebab moving average teknik sendiri dia bertindak sebagai support and resistance. Adakah dia betul? Yes. Kalau anda gunakan dia, pakai. Tapi dia tak menceritakan structure. Jadi apa yang anda boleh pakai adalah anda pakaikan structure tadi yang saya ceritakan, gabungkan dia dengan apa yang anda dah ada. Tu je. Gabungkan dia dengan apa yang anda dah ada. Kalau anda menggunakan Bollinger Band, anda menggunakan moving average, gabungkan dia dan anda tahu, okey, structure ni bearish. Ada sequence. Okey, kat mana teknik moving average aku nak masuk? Dan kat mana nak keluar? Gabungkan dia. Boleh? Itu je. Masukkan yang structure ni. Sebab asas dia adalah kepada, siapa ingat, 2 tahun lepas saya banyak cerita pasal market type ni. Market type. So, apa juga? Fifi tengah pakai. Anda tanya Fifi. Fifi ni dia pakai satu teknik Fibo kan. Dan dia menggabungkan dengan structure. Dan mudah nak jelaskan pergerakan pasaran kan. Pakai teknik anda. Saya guna 3711. Sebab saya guna benda simple bagi saya lah. Okey, kita break dahulu. Kita sambung balik dalam few minutes. Kita tunggu guru besar kita. Kita pas dekat ni, kita break sekejap minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali kepada sesi XM Live kita pada hari ini. Anda bersama saya. Dan kita jangkakan dia dalam wave 5, maksudnya momentum lebih rendah. Kita jangkakan untuk fixed dynamic dalam pasaran di mana indeks bergerak ke atas, yen pair bergerak ke atas. Kita sedang tunggu US dollar sebab kita tahu US dollar menghampiri ada tak? Saya dah tulis tak? US dollar, USD JPY dekat kawasan resistance. Dollar index dijangka akan sampai dekat resistance dia. So itu yang kita nampak semasa lah. Pada waktu itulah barulah indeks ni akan naik dalam wave 3 of 5. Barulah fixed dynamic. Okey, tapi besarnya wave fixed dynamic lah. Okey, waktu tu lah baru kita nampak indeks ke atas. Ingat dalam ni pun 1-2, dia bukannya satu straight line fixed dynamic naik, tak. Tak macam tu. Ini structure. Jadi anda tahu dan kalau anda faham yang macam ni, dan anda boleh gunakan teknik anda dengan melihat structure untuk mencari setup yang anda nak. Anda pilih market yang anda nak trade. That's the beauty of all this. Memahami structure, memahami market dynamic, anda gunakan teknik anda untuk pilih apa nak trade dan setup anda. Gunakan teknik anda. Okey? Jadi untuk sistem saya, okey, kita masuk kepada topik kita. Untuk sistem saya,